Okay, kali ni aku nak cerita pasal lama dah tak upload video ni dalam YouTube ni. Bukan sebab tu, sebab pertama tak sempat nak buat video, dan juga tak sempat nak menyediakan input yang berguna, yang boleh diguna pakai. Okey, hari ni nak kongsi sikit tanaman halia secara vertigasi lah, dari segi konsep keperluan asas tanaman, keperluan struktur dan infrastruktur yang kita boleh sediakan lah. Okey, pertama kita buat pengenalan sikit pasal halia vertigasi ni. Halia vertigasi diusahakan di kawasan tanah taburan hujan yang tinggi taburan seragam selama 5 hingga 7 bulan, dan ditanam di kawasan kurang hujan di mana taburan tidak seragam. Itu adalah dua kawasan yang sesuai tanaman halia. Halia memerlukan lebih kurang 1300 hingga 1500 mm air semasa kitaran tanaman dia, maknanya agak banyak jugalah. Dan peringkat ketika untuk tanaman halia ni adalah untuk pengairan dia adalah di masa-masa percambahan, iaitu permulaan rhizom ataupun 90 hari selepas tanam benih, dan peringkat pembangunan rhizom 135 hari selepas tanam lah. Okey, pengairan pertama hendaklah dilakukan sejurus selepas penanaman, dan pengairan seterusnya diberikan pada selang masa 7 hingga 10 hari lah, dalam pengairan konvensional berdasarkan cuaca dan jenis tanah semasa. Sistem renjis dan titisan juga boleh digunakan untuk kecekapan penggunaan air yang lebih baik dan hasil yang dipertingkatkan. So halia ni tanaman jenis umbisi, jadi dia agak sensitif dengan air lah kan. Kalau terlebih air dia busuk, kalau tak kurang air pun dia tak dapat membesar dengan cantik. Okey, satu perkara yang kita tidak mahu apabila menanam halia ialah tanah yang berair. Okey, kita cakap tadi lah, dia tak boleh nak lebih air. Walaupun anda harus menyiram tanaman dengan mendalam dan kerap semasa musim tumbuh, biasanya sekurang-kurangnya 1 inci seminggu, berhati-hatilah untuk tidak keterlaluan. Okey, keadaan basah boleh mengakibatkan reput akar. Elakkan menyiram semasa tumbuhan tidak berdaun, musim tidak berdaun, terutamanya apabila ditanam di dalam bekas. Mula menyiram semula apabila pucuk musim baru muncul. Jika anda bimbang tentang tumbuhan kering semasa musim luruh, okey, apabila pucuk baru dah timbul, baru kita siram balik lah. Kalau tidak, kalau kata tumbuhan kering, just siram ala kadar saja supaya ianya tidak kering sangat dan tidak lembab. Tetapi biasaannya kalau dalam tanah ni ubi halia ni akan, rhizom halia ni akan tahan kemanya dalam tanah ni, kalau dalam keadaan kering ataupun dalam kelembapan biasa bagi tanah. Okey, pengenalan. Kita masuk pada cerita vertigasi sikit. Apakah itu vertigasi? Semua orang dah tahu vertigasi ni adalah berasal daripada fertigation atau berasal perkataan fertilizer dan irrigation, ataupun satu tanaman di mana baja dalam bentuk larutan diagihkan ke zon pengakaran dan tanaman melalui sistem pengairan jenis titisan. Okey, apa kaitan dengan vertigasi dengan halia? Okey, teknologi terbaru hari ini, mereka ramai yang telah mencuba untuk menanam halia secara vertigasi. Okey, walaupun secara dasarnya, pada hakikatnya aku kuranglah sedikit bersetuju untuk tanam halia secara vertigasi, sebab halia ni satu tanaman yang agak sensitif. Tetapi dengan teknologi kaedah yang ada, ramai yang berjaya, dan walaupun pada hakikatnya untuk menyediakan peralatan vertigasi ni agak mahal pada peringkat awal. Jadi walau bagaimanapun ia boleh diusahakan dengan jayanya, dengan ketekunan dan juga kesabaran, dan juga dengan ilmu atau pengetahuan yang diguna pakai. Okey, mana tadi hilang dah. Okey,
Pengenalan halia secara vertikasi. Teknologi tanaman halia secara vertikasi pada awalnya dibangunkan oleh penyelidik MARDI bermula tahun 2009 hingga tahun 2012. Okey, manual berkaitan tanaman halia boleh didapati secara telah diterbitkan oleh MARDI pada tahun 2018. Boleh Google daripada internet dan sebagainya untuk dapatkan maklumat ni. Rujukan dia adalah teknologi tanaman halia secara vertikasi di tanah rendah oleh MARDI. So boleh dapatkan di maklumat di internet dan selain daripada kita dengar nota ni lah. Okey. 8 keperluan asas dalam sistem vertikasi lah. Pertama, sistem rumah perlindungan hujan. Itu adalah penting untuk vertikasi. Pengairan sistem titis juga penting. Baja, bekas media tanaman, biji benih, pH EC meter atau TDS meter, dan yang penting sekali air lah. Okey, struktur pelindung hujan. Kita mulakan dengan struktur pelindung hujan. Okey, ini adalah struktur pelindung hujan yang aku design dan aku reka bentuk di TKPM Mindapura, Pahang. Ini adalah bentuk gable yang mana kita ada satu ruang kosong di kawasan ni di mana untuk pengaliran udara panas keluar dan angin bergerak ke arah ini. Ya. Angin bergerak ke arah ini. Sekejap kita tengok ya. Kita masukkan, insertkan dia punya shape untuk arah angin. Mana shape dia? Okey. Okey, arah angin bergerak ke arah sini. Pusing sikit. Ini adalah arah angin. Okey. So arah angin bergerak ke arah ni, so dia akan berlaku suction lah untuk udara panas di dalam ni. Okey. Sebelum memulakan proses penanaman halia secara vertikasi, pengusaha perlu menyediakan dua infrastruktur utama, iaitu struktur pelindung hujan atau struktur teduhan atau struktur pelindung hujan dan sistem pengairan vertikasi. Kedua-dua infrastruktur ini perlu disediakan terlebih dahulu sebelum proses penanaman dimulakan. Struktur teduhan tanpa jaring kali serangga digunakan untuk tanaman halia di tanah rendah. Struktur jenis ini dapat memberi kesan perlindungan kepada tanaman sekaligus mengurangkan cahaya yang sampai kepada tanaman serta mengurangkan kelembapan udara kerana peredaran udara di bawah struktur tidak terganggu. So antara sebab kenapa mereka cuba tanaman halia secara vertikasi kerana Malaysia adalah negara lembap yang kadar kalau ikutkan sepanjang tahun tu kita hujan. Jadi dengan ada struktur pelindung hujan ni dan juga tanaman secara vertikasi ni, kita dapat mengawal keperluan air tanaman bagi tanaman halia. Walaupun risiko kesilapan siraman terutama dengan keadaan menggunakan equipment yang ada tu kadang-kadang boleh berlaku. Jadi banyak perkara yang perlu diambil kira lah. Dengan teknologi terkini pula kita ada sistem IoT atau Internet of Things yang kita boleh gunakan dengan memantau media tanaman dan sebagainya. Okey, struktur teduhan yang sesuai bagi pengurang halia di tanah rendah terdiri daripada bumbung yang dibuat daripada plastik telur cahaya, luxina atau dibuat daripada jaring hitam 50% hingga 70% keterusan cahaya. Pengenalan pada SPH Jabatan Pertanian dipanggil struktur pelindung hujan atau SPH. MARDI dipanggil struktur pelindung hujan atau SPH juga. Untuk peladang, mereka nak lain sikit, mereka letak rumah pelindung hujan RPH. Mereka panggil rumah, kita panggil struktur, kita panggil rumah sebab rumah ni kita tak duduk. Jadi kita panggil struktur. Kalau rumah ni kita tempat kita boleh duduk lah, tapi mungkin juga betul dipanggil rumah sebab pokok duduk dalam tu. Okey. Nama lain adalah planshade atau struktur pelindung tanaman atau bangsal tanaman atau greenhouse. Binaan yang sama tapi nama yang berlainan lah. Itu atas kita nak gelarkan apa kan. Tapi ramai orang buat RPA struktur pelindung hujan, struktur apa, rumah pelindung hujan. Tapi pada aku sebagai engineering punya term, kita biasa kita panggil struktur lah ataupun structure.
reinforce apa structure lah, mana structure struktur pelindung hujan. Rain protection structure. Okay. Struktur yang melindung daripada hujan. Itulah sebenarnya struktur pelindung hujan tu lah. Rain protection structure. Okey. Tujuan asal membina SPS: melindungi tanaman dari suhu sejuk melampau, melindungi tanaman dari suhu panas melampau, melindungi tanaman dari serangga perosak, membolehkan tanaman sepanjang tahun. Okey. Kalau kata melindungi tanaman sejuk melampau, biasanya negara-negara sejuk di Jepun, di Israel, di negara-negara barat, negara sejuk, mereka akan menggunakan SPS yang bertutup sepenuhnya, kan, dengan keliling dengan plastik dan semua di negara. Tapi mereka, terutama negara-negara 4 musim lah, mereka ada musim sejuk, tapi mereka nak kekalkan tanaman-tanaman tropika yang mereka tanam, mereka akan bina struktur pelindung hujan, struktur SPS ni lah, atau dipanggil greenhouse dipanggil. Tapi kalau kata melindungi tanaman dari suhu panas melampau ni, dia biasanya dia akan tidak menggunakan struktur plastik UV tadi, tapi dia menggunakan plant-shade, di mana suhu panas melampau ni kebiasaannya lah disebabkan oleh sinaran pancaran cahaya matahari yang terlampau panas direct pada tumbuhan, menyebabkan berlaku lepuhan daun dan sebagainya. Jadi struktur yang mempunyai netting hitam tadi dengan terusan cahaya 50 hingga 70% tadi membantu mengurangkan kepanasan suhu, sebab netting hitam ni dia akan menyerap haba panas, kan. Okey, bagi tanaman melindungi tanaman di serangga perosak ni, biasanya kita akan menggunakan netting lah, kita panggil mesh, insect net, mana serangga netting serangga yang boleh menghalang serangga ataupun perosak daripada menyerang tanaman kita. Dan satu lagi, ianya juga tujuannya adalah supaya kita boleh bertanam sepanjang tahun. Maksud sepanjang tahun tu, sepanjang tahun tu kita musim hujan kita pun masih boleh bertanam. Okey, kelebihan SPS: pengeluaran hasil yang berterusan, penggunaan baja lebih berkesan, penggunaan racun yang minima, kualiti lebih baik, pengurusan lebih sistematik, hasil sifat kawasan lebih tinggi. Itu kelebihan SPS lah. Okey, konsep binaan SPS. Kita ada 3 konsep asas. Yang pertama, even span, struktur tunggal, di mana struktur dengan sokongan tersendiri dan dibina secara terbuka dan juga tertutup. Yang kedua, rigi and furrow, struktur berkembar, di mana ini ada rigi dia, ini ada furrow dia. Rigi dia, ini furrow dia, ini ada alur situ. So struktur disokong oleh 2 atau lebih struktur yang sama dengan paling menyokong atau struktur sama, dan dibina secara terbuka dan tertutup mengikut keperluan lah. Continuous struktur gandingan, macam ni tadi ni, macam regi and furrow ni, dia tak ada tiang. Continuous and struktur gandingan ni dia ada tiang kat tengah. Maknanya dia 3 unit yang berasingan tapi digandingkan. Struktur berkembar 2 atau lebih dengan saling menyokong atau antara struktur bertutup, dan setiap struktur dipisahkan oleh lapisan dinding, plastik atau jaring. So ada pemisahan di sini. So ianya adalah satu struktur berasingan yang digandingkan bersama. Okey, jenis-jenis rekaan SPS yang kita ada lah kat pasar dekat sekarang ni: gable, flat arch, tunnel, dome, tree, penta, sawtooth, scallion, uneven, A-frame, rigid and furrow, gothic, shade house, lean-to, dan last sekali igloo. Okey, ni dia punya bentuk-bentuk dia. Alamak, atas ni tak nampak. Ni gable, ni tunnel, ni dome, ni gothic macam ni penta, dia bentuk macam atas macam rumah biasa. Shade house, ini plant shade yang kita panggil shade house tu, atau plant shade tadi. Yang atas ni biasa kita letak netting hitam saja. Ni tiang. Okey, ni uneven,
Mana uneven ni maknanya dia sengit, macam kita punya rumah biasanya. Ini rigid and furrow macam saya tengok tadi. Ni A-frame yang tunggal, ini bentuk igloo. Ni learn to di sebelah sini, scallion sebelah sini. Learn to dia ada macam tiang utama dia tarik, ini dia bentuk structure. Ini saw tooth macam gigi gergaji. Ni flat art, ada rata bawah, dia ada flat sikit atas, dia ada bentuk dome. Okey, ni gambaran bentuk-bentuk SPH yang ada lah. Okey, ni gable yang aku design, yang aku buat, dia bentuk dia macam ni kan. Dia bentuk macam ni pun dia panggil gable juga, bentuk macam ni pun dia panggil gable juga. Ini adalah basic asas lah. Kobenannya 100 kaki darat panjang, darat 120 kaki lebar, darat 10 kaki tinggi. Ini bentuk gable lah. Bahan pembinaan struktur besi galvani, jenis bumbung plastik telus cahaya lucina, jaring dan saiz 16 hingga 24 mesh atau jaring hitam dengan ketelusan 50 hingga 70 meter. Anggaran kos 15,000 1 bay. Ni bentuk dome, dia bentuk bulat macam separuh, macam dome ni macam apa? Macam kubah. Macam kubah atas ni. So ni boleh bentuk-bentuk dia yang kita ada, dia bentuk sama juga. Kita pasang di jabatan pertanian lebih kurangnya. So ukuran sama dengan tu, besi metal pun sama, jenis bumbung pun sama, anggaran kos pun lebih kurang sama. Ini perlu plan sheet, sheet house, senang, mudah, ni paling jimat sekali. Dia pasang tiang besi, ikat dawai, dan lepas tu pasang netting di atasnya. Cukup mudah. Ni halia. So kos dia tak banyak, dah 5,000. Material dengan keluasan lot 108 meter persegi atau 40 kaki dan 60 kaki dengan ketinggian 8 kaki dan jarak antar tiang adalah 20 hingga 30 kaki. Bahan binaan struktur bergalvani atau besi GI pipe, GI, jenis bumbung jaring atau mesh ataupun netting hitam telus cahaya. Anggaran kos 5,000. Itu yang anggaran kos lah, mungkin lebih sekarang ni dengan PKP ni apa, mungkin lebih sikit lah. Ni ada jenis tunnel. Yang ni paling mudah juga buat. Kita boleh buat macam ni. Kita dah pakai PVC pipe atau PVC juga, kita boleh guna lah. So ini jenis tunnel. Ukuran bahan bina lebih kurang sama je, cuma ketinggian dia 8 kaki, adalah 10 kaki panjang, 20 kaki lebar. Itu standard design kita. So ketinggian dia 8 kaki. Okey. Bahan binaan struktur besi GI pipe pun boleh, besi UPVC pun boleh, tengok pada kekuatan lah. Jenis bumbung plastik telur cahaya yang jaring jenis jaring ataupun jaring hitam lah. Jaring mesh boleh, jaring mesh 16 hingga 24 mesh atau jaring hitam dengan telur cahaya 50 hingga 70%. Anggaran kos 3,000, ni jimat. Okey, kaedah tanaman halia vertigasi. Pertama, vertigasi terbuka. Kedua, vertigasi polybag. Ketiga, vertigasi meja. Keempat, vertigasi kotak ataupun vertigasi kotak tanaman ataupun planter box. Ini vertigasi terbuka, di mana dia ditanam dalam batas. Ditanam di dalam batas, di atas batas kan, lingkaran, tetapi pengairan dia secara vertigasi. Jadi kita tak perlu tabur secara baja manual lah. Ni dia punya sistem pengairan dia. Pipe dia kelepasan, ada pipe, jangan lupa ada pipe ni. Kat sini ada pipe ni kan. Ni pipe untuk dia menyiram. Kelemahan dia suka mengawal penyakit tanah, kesukaran menuai hasil. Kebaikan mudah mengawal keperluan baja, tidak memerlukan kos yang tinggi lah. Dan dia tak perlu plan sheet, tak perlu SPH tadi. Itu vertigasi terbuka. Betul. Vertigasi dalam polybag ni seperti ini keadaan dia kan. Dia perlukan plan sheet apa semua. Okey. Kelemahan dia adalah ubi mudah rosak jika tersilap mengawal kelembapan media. Patut kos penambangan tinggi, terutama pembinaan struktur dan infra lah.
Dari segi dia punya planshet, dia kalau ada planshet lah, kalau ada SPS lah. So kebaikan dia mudah mengawal kelembapan. So walaupun dia kesilapan mengawal kelembapan itu tinggi, tapi kita boleh mengawal kelembapan media. Sebab media dalam polybag ni kita tahu dah berapa minit kita siram tu sudah cukup sehari untuk dia punya sirapan. Lepas tu kita juga boleh mudah mengawal keperluan baja dan juga mudah menuai hasil lah. Okey, inilah susunan tu tanaman kita nampak ni. Ini nampak dia punya dripper dekat sini. So dia akan susun setiap polybag, cuma isu dia setiap polybag lah. So polybag kita kena letak dripper, itu standard untuk vertigasi dalam polybag lah. Dan kita juga perlukan netting hitam ataupun planshet untuk mengawal kepanasan dia lah. Tapi nampak cantik lah, nampak tertatur, nampak kemas, nampak macam satu teknologi jugalah kan. Lepas tu ni pun sama, kita guna planshet dan gambar. Ada yang susun 4 baris, satu baris yang ada 4, ada susun satu-satu, ada ruang, jarak tanaman. Okey, dia vertigasi lah. So apa yang perlu sekarang ni terpulang pada kita, sebab halia ni kita terpulang besar polybag, maksudnya besarlah hasil dia dan lamalah sikit kita menanam. Tetapi kebanyakannya hasil daripada vertigasi ni adalah halia muda, iaitu setelah 9 bulan hingga ke 12 bulan penanaman lah, kita akan harvest. Maknanya kita tak harvest untuk halia tua. Okey, ni vertigasi meja. Ni cuma isu dia kita nampak cara vertikasi meja lah. Kalau tuan-tuan tengok sini ada tu structure yang tu reka bentuk dia penting. Reka bentuk tu vertikasi ni penting. So kelemahan bagi vertikasi meja ni ialah dia mudah roboh jika tidak direka dan dipasang, bukan diparang, dipasang dengan betul. Kos pembinaan juga agak tinggi sekarang, betul-betul besi sekarang mahal. Lepas tu mudah mengawal, cuma bezalah mudah mengawal kelembapan, mudah kemauan baja dari segi kebaikan lah. Dia vertigasi di dalam kotak tanaman atau planter box. Ini pun satu yang bagus sebab kita boleh menggunakan planter box seperti ini atau planter box seperti ini yang boleh menyimatkan ruang kita dan juga kos. Walaupun kalau kata kita boleh gunakan bahan-bahan terpakai macam tu. Kelemahan dia samalah, lebih kurang je. Planter box tak pasang betul, roboh lah, dia buka. Tapi mudah tuai hasil, mudah mengawal kelembapan. Okey, kita tu dari segi asas cara menanam lah. Sekarang kita nak tengok teknologi pengairan dia. Okey, komponen utama pengairan vertigasi itulah standard vertigasi biasa yang kita boleh guna pakai, iaitu tangki air baja, tong stok baja, pump air kuasa kuda 2 power, pelatur digital, penapis, injak, pipe utama, pipe sekunder, pipe pembahagi 6mm atau 20mm, tube mikro, penitis panah kan, isi meter, pH meter. Gunakan polybag bersaiz 24 hingga dalam 16 inci, adalah disukan dengan medium tanaman yang adalah 100% kokopi. Jarak tanaman disukan adalah 1 inci dengan 1 kaki dengan jarak antara baris adalah 5 kaki. Itu adalah pengairan vertikasi.
So sumber air keperluan sistem pengairan adalah sumber air yang berterusan. Lepas tu sumber bekalan kuasa atau sumber elektrik berterusan, pam air, peralatan pengairan yang betul. Okay, ni reka bentuk dia sama je dengan pengairan vertigasi biasa, cuma kali ni hanya tank nutrien, valve apa semua, tangki air bersih, pump dia buat circulation sini, lepas tu dia akan transfer ke polybag. Itu biasa vertigasi bagi sistem vertigasi. Ataupun macam ni, baja, pump, baja air, baja bancur, digital timer, pump runner timer, dia akan kita set up dia punya timer. Ini satu lagi contoh, tangki baja, pump, dia kiri kanan. Ini sistem yang sama juga. Contoh ninja gunakan timer, ini pun sama, ini pun sama. Cuma sekarang teknologi IoT lagi canggih lah. Dia ada controllable IoT. So keperluan sistem teknologi adalah pump elektrik atau motor, pipe, polypipe, PE tubing, PVC, penitis, dripper atau emitter. So pump atau timer, pump siraman 25,000 hingga 3,000 beg 1 horsepower, 0.5 horsepower 1000 ke 1500 beg, 1.5 horsepower 3,000 hingga 3,500. Aquarium pump 250 siraman 100 beg, timer boleh last hingga 5 minit. So ini adalah dia punya peralatan dia, tubing dan sebagainya. Ini adalah dripper dia, dan emitter ni emitter kan, kita nampak lah. Ok, ni emitter, ni dripper lah. Ni emitter, kita boleh guna. So mereka bentuk sistem pengairan vertigasi area. Pengairan titik, sistem pengairan titik sangat efektif sehingga kini air diberikan terusan ke matlamat dengan kadar purata, sumber air, penapis, pipe utama, pipe sub, pipe penitis, pokok kapur. Cara menentukan saiz pipe dan bilangan penitis, pastikan anda tahu kadar tulisan penitis yang digunakan. Gunakan jadual 5 untuk menentukan saiz pipe utama. Jadual 5 ke? Siap kita tengok mana jadual 5. Kalau tak ada, mana tempat lain lah tu. Soalan atas kita buat. Ni asal je lah. So kita akan masuk teknologi IoT dalam pengairan vertigasi. Apa itu IoT? Internet of Things, teknologi yang berdasarkan kepada rantai sensor yang dihubungkan dengan perisian Decision Support System DSS khusus, yang boleh memantau dan mengawal komponen sistem dan operasi automatik. DSS digunakan untuk meningkatkan spesifikasi sistem sedia ada dengan pemantauan keadaan persekian masa sebenar real time. Okey, ini adalah asal Internet of Things. Saya nak terangkan saya detail pun. Kita tengok macam ni. Okey. Ni mereka menggunakan control valve, solenoid valve, kita mixer pump, kita dosing pump. Dia akan hantar signal kepada receiver. Kita ada internet apa semua, control panel dan internet. Maknanya dia gunakan dashboard, guna SMS atau gunakan weather. Dapat maklumat, hantar ke talian, kita buka dengan control panel, display panel ataupun kita punya telefon pintar, dan kita hantar kepada receiver. Receiver tu tadi dia akan hantar dia menggunakan wifi transmitter 3G tadi ni, hantar balik kepada sistem. So IoT ni boleh terangkan panjang lebar lagi kan, sebab nak terangkan secara ringkas kat sini suka nak faham. Yang penting kita mengawal pump, dosing pump, mixer pump, valve dengan menggunakan internet, dengan menggunakan telefon pintar kita daripada kawalan jauh. Maknanya dengan internet tu kita boleh berada di KL tapi kita boleh siram pokok berada di Kuantan. Faham? Okey, ini adalah dia punya pengalaman IoT. Boleh tengok macam mana.
kan, ada control valve, GSM, controller wireless radio, dan kita ada controller humidity, moisture, temperature, wireless note, wireless radio. So dia akan signal yang hantar, okey ada masalah pada pokok, okey dia akan hantar pada GSM. So GSM center note ni akan hantar pada pump dengan tu untuk beroperasi secara bagus lah. Ini adalah antara konektiviti ataupun provider-provider yang ada dekat pasaran. Ini adalah cloud platform yang ada juga di pasaran, dan banyak cloud platform lain yang kita boleh gunakan. So ini adalah contoh aplikasi yang di dalam aplikasi tadi kan, dapat SMS daripada sistem mengatakan kebun sejakan tak cukup air. So sila semak, so katalah kelembapan apa sen apa semua silakan sila ambil perhatian. So daripada benda ni dia hantarlah di mana dia kita akan runningkan pump menggunakan sistem yang kita ada. Ini adalah contoh dia punya sistem lah kan. Kita ada dua simpang, kita ada sensor, kita ada titik keluar tangki campuran, kita ada pump biasa, isi meter sensor, kita ada panel kelaran. So ini adalah gambaran minimal smart integration system lah, yang ada kat pasaran juga. So tak nak tumpukan sepenuh sangat pada benda ni. Ini adalah contoh kejayaan petani. Dapat laporan mengatakan mengurangkan 20% kos baja, mengurangkan pergantungan banyak, mengurangkan rate pada tenaga kerja bulan sebanyak 20%, meningkatkan kualiti pengurusan hasil cili grade A kepada sehingga 90%. Apa maksud pengurangan baja sehingga 20%? So kadang-kadang apabila kita buat siraman fertigasi, kita pasang timer dan kita kena test, kita kena buat cuba jaya dan sebagainya. Apa yang berlaku adalah kita terlebih siram. Maknanya kokopi tak akan pegang baja yang air yang tersiram lebih tu, dia akan buang. Bila buang tu yang membazir tu kan. So punca IoT ni adalah macam ni lah, cabaran dan siraman baja, termasuk kuat sekata, pembaziran baja macam saya tadi, water tunneling atau dalam polybag ataupun limpahan siraman lah. Lepas tu tenaga kerja khusus untuk menyiram, kena sentiasa dia ada di sana, nak bancur, nak running pump, nak tengok level water, air apa sebagainya. So perlukan manpower. Tapi dengan sistem IoT tadi tak perlu dah semua tu, tak perlu selalu ada kat situ. Kita boleh kurangkan 20 hingga, maknanya kalau ada 4 orang tu 3, kalau Spencer pakai 4 orang, hari ni boleh pakai 3 orang je, tak perlu banyak-banyak dah. Cabaran tambahan operasi kos, cabaran ni tambahan operasi kos lah. Maknanya kalau tak ada elektrik kena pakai diesel, so diesel memang dah mahal kan. Kalau kata tu cuma itulah. Dengan internet kena sediakan internet di ladang dan sebagainya. Itu adalah tambahan-tambahan kos yang maknanya ianya boleh menjimatkan juga lah. Kesetaraan penyamaan dan pembajaran, penggunaan hasil yang tidak sebanyak 800 gram per polybag per bulan. Tempoh musim tanaman yang pendek, penanaman yang pendek 4 bulan, kos baja yang tinggi, penggunaan tenaga kerja yang tidak optimum lah. So ni adalah dia punya sensor-sensor yang kita gunakan kan. Ni adalah contoh-contoh. Kita ada mist sprinkler yang di atas ni untuk siraman untuk daun, siraman daun macam folia dan sebagainya. Kita ada smart misting system ni, yang ini kita pasang smart misting ni dengan high pressure pump sebagainya, menyebabkan jadi moisture. Lepas tu ni dia punya level lah, level sensor, dia akan detect level berapa tinggi dan sebagainya. Okey, ini pula sistem pengedaraan smart food system yang yang dipasang di atas fertigasi para. Ni kategori fertigasi para pula ni. Yang ni macam ni. Kita ada solar node dan sensor sebagainya.
So itulah pengenalan kepada, sekian, terima kasih. Itulah pengenalan kepada Vertigasi Halia. Tak banyak dari segi skop kejuruteraan, skop pembajaan dan sebagainya, itu di bawah skop bahagian pembangunan industri tanaman Jabatan Pertanian Malaysia, yang mana mereka lebih arif bab tanaman Vertigasi Halia. Dan cuma apa yang aku boleh perkenalkan atau saya perkenalkan adalah teknologi yang ada bagi menanam halia di secara vertigasi ni. Bagaimana nak membaja dan kuantiti baja tu kena tanya Jabatan Pertanian sendirilah kan, pegawai pertanian yang bertanggungjawab. Sebab kita kejuruteraan, kita akan perkenalkan segi teknologi yang ada untuk bertanam. So selamat, supaya ilmu ni dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan untuk memulakan tanaman halia secara vertigasi di masa hadapan. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.